Assalamualaikum, selamat sejahtera buat anak, murid, rakan guru dan ibu bapa sekalian. Hari ini kita akan belajar subjek matematik tahun 4. Semoga ia bermanfaat dan boleh dimanfaatkan kepada orang lain. Jom kita saksikan bersama-sama. Tajuk pelajaran pada kali ini iaitu 6.0 ruang, iaitu fokus pada pelajaran iaitu garis selari dan garis serenjang. Sila rujuk buku teks muka surat 201 hingga 203. Kita lihat standard kandungan 6.2 garis selari dan garis serenjang. Manakala standard pembelajaran 6.2.1 mengenal dan menamakan garis selari dan garis serenjang dan 6.2.2 melukis garis selari dan garis serenjang. Kita lihat seterusnya. Baik, garis selari dan garis serenjang. Lihat petak ketinting. Ini permainan tradisional. Lihat petak ketinting ini. Jarak tegak antara dua garis yang dilukis sentiasa sama dan tidak bersilang. Ini yang bertanda anak panah. Jarak tegak antara dua garis yang dilukis. Inilah garis, namanya garis selari. Yang dilukis anak panah ni. Ini dinamakan garis selari. Contoh garis selari yang lain, yang ini tengok, ini rel kereta api, jalan kereta api. Ini buku tulis, dan ini tangga. Dia punya besi ni atau dia punya anak tangga ni. Ini semua adalah contoh garis selari. Dan macam-macam lagi berkenaan garis selari. Ini ada sebahagian saja atau sedikit saja contoh garis selari. Baik, kenal garis selari dan garis serenjang. Garis selari ialah garis-garis lurus yang sama jarak antara satu sama lain dan tidak bersilang atau bertemu. Manakala garis serenjang ialah garis yang bersilang. Ingat, bersilang pada sudut tegak. Sudut ialah 90 darjah. Sudut tegak. Ingat. Dua garis dikatakan bersilang, bertemu pada suatu titik yang dinamakan titik persilangan. Ini maksudnya ada 3 maksud. Yang pentingnya garis, apa itu garis selari dan apa itu garis serenjang.
Baik, kita lihat cara untuk melukis garis. Ini namanya garis selari. Okay. Menggunakan dua pembaris. Ini pembaris lurus. Ini pembaris segitiga. Lukisan. Kita lihat ukurannya. Kita buat macam ni, bertemu. Dua pembaris ni bertemu. Dapat dicantumkan. Kita lihat ukuran. Mula kita buat satu garisan dulu. Garisan ni. Yang atas. Lepas tu kita anjakkan ke bawah ni, gerakkan garis pembaris ni yang warna biru ni buat ke bawah. Okay, berapa yang kita nak. Berapa yang kita nak. Nak besar boleh, nak kecil boleh. Yang penting pembaris ni jangan digerakkan, pembaris ni. Jangan digerakkan pembaris putih ni. Hanya perlu gerakkan pembaris yang berwarna biru, pembaris segitiga ni. Terbina lah garis selari. Ini adalah garis selari. Okay, ini contoh garis selari. Okay, ke arah kiri ke arah kanan, ke atas, ke bawah. Yang penting dua jarak ni mesti sama. Ini dinamakan garis selari. Dua jarak. Atau antara dua batang dia punya jarak je ni sama. Okey je lah jarak dengan jarak ni sama. Kalau sini dua, ni mesti dua. Batang besi ni mesti sama. Dia punya jarak dua. Okey, kita lihat seterusnya. Okey. Ini cara untuk membina garis serenjang. Okey, mula kita buat garis yang ini, garis yang warna hitam ni, bawah. Lepas tu kita gunakan, yang ni kita gunakan pembaris, tak kisahlah, pembaris putih tadi atau biru. Lepas tu kita buat macam ni. Kita letakkan pembaris ni betul-betul atas garisan warna hitam ni. Okay. Lepas tu, kita bina satu garis macam ni, menegak ni. Okay. Menegak. Ni agak jadi sinilah. Bertemu. Bila satu garisan bertemu, dua garisan menegak dengan menegak atau mengufuk dengan mencancang, bertemu, ini namakan garis serenjang. Garis serenjang. Okay. Okay. Untuk lain garis serenjang, okay. Mesti sudutnya adalah 90 darjah. Ini bertemu, dua garisan bertemu. Sini ada garisannya ada 4. Ini 1, 2, 3, 4. Ingat. Garis lurus yang bertemu atau bersilang dengan satu garis lurus yang lain pada sudut tegak ini dinamakan garis serenjang. Okay, jelas semua macam ni bertemu. Sudut tegak, ingat sudut tegak 90 darjah saja. Mari kita lihat bingkai di tengah-tengah tingkap ini. Okey ni. Ini bingkai ni. Okey, di sini ada garis ni bertemu. Ini garis serenjang. Garis serenjang. Garisnya bersilang pada sudut tegak. Garis ini disebut garis serenjang. Itu maksudnya garis serenjang. Contoh garis serenjang yang lain, ini contoh garis serenjang lain, iaitu di sini adalah arah angin, arah angin utara, selatan, timur dan barat. Ini dua garisan bertemu. Ini garis serenjang. Okey, ini pun apa ni, jarum, jarum jam dengan jarum minit berkeadaan 90 darjah. Ingat, mesti 90 darjah. Itu dinamakan sudut serenjang. Ini sudut serenjang. 90 darjah. Ingat, contoh untuk garis senjang. Okey. Yang manakah garis selari? Yang manakah garis serenjang pula? Okey, garis selari yang mana? Ya, yang ini. Dia punya jarak
jarak dia sama. Yang ini bukan garis lari, ini bukan garis lari, ini pun bukan garis renjang. Garis renjang, ini garis selari. Ini bukan garis selari. Oke, yang garis selari yang ini, dan yang ini adalah garis serenjang. Garis serenjang. Yang ini adalah garis selari. Jadi dalam rajah ini dua garis, iaitu garis selari dengan garis serenjang. Manakala yang dua lagi ini bukan garis selari dan bukan garis serenjang. Okey, kena ingat garis serenjang mesti 90 darjah. Garis selari mesti jarak antara dua batang ni mesti sama. Itu maksudnya garis serenjang dengan garis selari. Baik, mari lukis garis lari. Kita gunakan buku tulis macam ini. Okey, buku tulis. Okey, ada petak-petak, pensel dan pembaris. Ini buku, pensel dan pembaris. Okey, lihat macam ni. Macam ni senang nak lukis sebab pembaris ni kita belah bawah dengan belah atas ni kita buatkan garisan. Maka terbinalah garis selari. Letak pembaris dan lukis garis lurus di kedua tepi. Tepi atas dengan bawah ni. Senang nak bina garis selari. Pembaris. Biasanya pembaris dia punya antara atas dengan bawah ni sama. Tak ada masalah untuk melukis garis selari. Adakah garis selari akan bertemu? Tidak. Garis selari mesti tidak bertemu. Okey, maka terbinalah garis selari sebegini. Okey, jelas cara nak melukis garis selari. Mari kita lukis garis serenjang pula. Okey, lihat ni. Kawan kita meletakkan pembaris dan lukis satu garisan melintang macam ini. Macam ni, dia lukis. Letak pembaris yang kedua. Ini pembaris satu, ini pembaris dua. Letakkan. Okey, temukan. Lukis satu garisan menegak. Okey, memula garisan melintang tadi. Dan satu garisan menegak. Dan asalnya, kita terbinalah sini. Lepas tu, lukis sudut tegak. Ingat, garis serenjang sudutnya mesti sudut tegak 90 darjah. Maka terasillah macam ini. Garis serenjang yang terasil. Garis tegak mesti 90 darjah dia punya sudutnya. Okey, jelas semua. Uji diri. Rajah menunjukkan segi empat sama dan segi empat tepat. Segi empat sama PQRS, segi empat tepat KLMN. Nyatakan garis-garis serenjang dengan PQ dan KN. PQ dan KN. Ini PQ dengan KN. PQ ada selari dengan adalah garis yang serenjang dengan PQ ialah ini. PQ serenjang ialah SP ni. SP dengan RQ serenjang. Manakala dengan KN ialah MN dengan LK. Itu adalah garis serenjang. Garis yang bertemu. Manakala garis yang selari dengan PS ialah inilah QR. Manakala KL ialah MN. Okey ni. Inilah garis selari yang selari dengan PS ialah QR dan KL ialah MN. Manakala garis yang serenjang dengan PQ
PQ ialah RQ dengan SR. Dan manakala KN, LK dengan MN. Itulah garis-garis serenjang. Okey, jelas semua. Raja menyukai satu peta jalan. Nyatakan jalan yang selari dengan jalan merpati. Jalan yang selari dengan jalan merpati lah jalan Nuri. Okey, ini. Nyatakan jalan-jalan yang membentuk garis serenjang. Okey, yang membentuk garis serenjang, jalan Merak dengan jalan Henggang, jalan Merpati dengan jalan Helang, dan jalan Nuri dengan jalan Helang. Itu garis serenjang. Okey, jelas semua. Ulang balik. Untuk yang jalan yang membentuk garis serenjang, jalan Merak dengan Henggang, 1. Okey. Jalan Merpati dengan jalan Helang yang kedua. Manakala jalan Nuri dengan jalan Helang yang ketiga. Itu adalah untuk garis serenjang. Manakala untuk garis merpati ialah ni je. Merpati ialah adalah selari dengan jalan Nuri. Itu ini soalan yang berkaitan dengan garis serenjang dengan garis selari. Lukis garis selari bagi garis lurus RS. Okey, ingat. Senang saja. Macam ni. Yang penting sama. Ia punya ni jaraknya sama. Ini garis selari. B pula. Tak kisah atas bawah sama. Macam tu. Garis serenjang bagi TQ. Kita buat sini. Mesti 90 darjah. Manakala yang ni pun macam ni. Dia saya ingat sikit. Jadi mesti 90 darjah ni. Ini garis serenjang TQ. Dan ini garis lurus, garis selari RS. Okey, jelas semua. Semoga penerangan sebentar tadi telah dapat membantu anak mengenal garis selari dan garis serenjang dalam tajuk ruang. Juga membantu anak menyelesaikan masalah harian yang berkaitan dengan ruang. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.